kembali ke channel Cikgu Iwan Tan dan selamat minggu baru selepas cuti Deepavali. Okey, jadi hari ini kita akan sambung topik kita unit 2 set, di mana hari ini kita akan belajar dua subtopik pada waktu yang sama, di mana kita akan belajar mengenai persilangan set dan juga kesatuan set. Kedua ni adalah topik yang lebih pendek dan ringkas. Jadi dalam masa pendek ini juga akan bagi semua tips-tips yang penting lah, dan juga akan tunjukkan satu contoh daripada nota. Jadi sebagai penjelasan untuk kelas hari ini. Jadi dengan sebab ada dua subtopik pada video yang sama, maka minggu ini cikgu hanya akan upload satu video saja untuk subjek matematik. Okey, dan topik terakhir, subtopik terakhir untuk unit 2, iaitu kombinasi jenis set, akan cikgu bincang pada minggu depan, dan harap pelajar boleh ikuti channel dan juga cuba jawab soalan yang cikgu bekalkan, dan sekiranya ada apa-apa masalah, cikgu akan cuba memberi bantuan juga di secara PM ataupun kamu tinggalkan di ruangan komen ya. Okey, mari kita tengok topik hari ini. Okey, subtopik pertama kita nak belajar persilangan set. Apa itu persilangan set? Jadi dari perkataan persilangan, kita terfikir benda yang sama wujud, okey, ataupun kriteria yang sama wujud di kedua-dua set ataupun lebih daripada dua set. Okey. Jadi kita tengok simbol untuk persilangan set ada satu bentuk N, okey, di mana N ini, okey, dia bulat saja pergi atas, okey, macam satu bulat lah, okey. Sebab dalam bahasa English persilangan set kita panggil intersection set, okey. So jadi dia bersilang. Jadi macam contohnya kita tengok kalau ada dua set, set A, set B, di mana mereka bersilang adalah di sini. Okey. Nah, contohnya hari ini cikgu nak cari seorang pelajar yang cikgu tak kenal. Okey, cikgu hanya bagi tahu apa informasi yang cikgu tahu adalah dia adalah seorang lelaki dan dia bercermin mata. Okey. Jadi dalam minda kamu akan carilah semua orang kenalan kamu yang jantina lelaki dan juga memakai cermin mata. Okey, jadi sesiapa yang ada kedua-dua ciri ini, dia akan jatuh di bahagian persilangan ini. Okey, jadi contohnya set A adalah lelaki, set B adalah memakai cermin mata. Okey, jadi set B ini mungkin mengandungi pelajar perempuan yang memakai cermin mata. Okey, dan set A lelaki ini dia mungkin mengandungi lelaki yang tidak memakai cermin mata. Okey. Jadi ini kegunaan intersection ataupun persilangan set. Okey, kalau kita ada tiga set A, B, C di sini, apa yang berlaku adalah mungkin kita banding lebih daripada dua ciri. Dan orang yang kita nak cari hari ini adalah mungkin mengandungi ketiga-tiga ciri ini. Jadi selain dia memakai cermin mata, dia seorang lelaki, mungkin dia berasal daripada kampung tertentu. Okey. Jadi orang yang ada ketiga-tiga kategori ini, dia akan jatuh di sini. Okey, persilangan antara set A, set B, set C. Okey, jadi bagaimana kita nak tulis antara persilangan set antara A dengan B? Okey, juga akan tunjuk di sini. Okey, jadi bila kita katakan dua set ni bersilang, A bersilang dengan set B. Ini cara kita tulis. Okey, kalau ada tiga-tiga, kita akan katakan set A yang silang ni, A bersilang dengan set B bersilang dengan set C. Okey, dan ini adalah bahagian yang kita senang rujuk ini. Okey, dah ada gambaran, kita tengok satu contoh daripada nota kita. Okey, dari sini kita nampak
soalan ni diberikan set umum adalah dari 1, 2, 3 hingga 12. Bila kamu nampak ada 3 titik di sini, maksudnya semua nilai di dalam. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Okay. Lepas tu, M adalah terdiri daripada X ialah nombor genap. Jadi semua nombor genap. Sebab kita sudah ada set satu kurungan untuk kita punya nombor set. Jadi semua nombor genap yang di dalam lingkungan 1 hingga 12 akan diambil kira. Jadi kalau kita tengok balik set umum, kita boleh katakan sekarang kita punya set M ini, kita ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey. Set N senang dia bagi kamu sudah 2, 5, 7, 11. Dan set T, faktor bagi 12. Okey, jadi faktor bagi 12, kita cari pasangan mereka. 1 dengan 12. 2 dengan 6. 3 dengan 4. Okey, jadi ini adalah faktor bagi 12. Dan soalan minta kita cari set M bersilang dengan set N dan bersilang dengan set T. Okey, jadi cikgu akan sekarang guna marker kuning untuk highlightkan unsur yang muncul di ketiga-tiga kategori. Jadi, set M ada 2. Set N ada 2. Set T ada 2 juga. Jadi, 2 adalah salah satu unsur di mana ketiga-tiga set bersilang. Lepas kita tengok 4. M ada, N tiada. Jadi, T walaupun ada pun kita tidak akan ambil kira. Sebab sekarang syarat dia adalah mesti wujud di ketiga-tiga set. Okey. Kita tengok 6. N tiada. Boleh abaikan. 8 ada tak? N pun tiada. Lepas tu kita banding 10 dengan N. Tiada juga. 12 pun tiada. Maka kita nampak hari ini untuk set kita yang bersilang antara set M, set N dengan set T adalah 2. Unsur 2. Jadi, kita akan tulis jawapan dia. Kita guna tata tanda. Okey. Tata tanda set. Lepas tu, tuliskan unsur kita, iaitu 2. Okey. Lepas tu, kita tengok contoh B. M prime. Bersilang dengan N dan bersilang dengan T prime. Okey. Dalam nota, ada kesilapan typing di sini, iaitu dia bagi Z prime. Okey, sebenarnya dia adalah T prime. Apa ni prime ni? Ingat lagi? Ya, dia merupakan set yang tidak terkandung di dalam M. Okey, jadi kita tahu sudah M ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi set M prime ni cikgu akan tulis dengan warna ungu untuk tunjukkan M prime. Di M prime yang selain daripada 2, 4, 6, 8, 10, 12 adalah selain daripada nombor genap, kita akan dapat nombor ganjil. Jadi senang, nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. 13 mau ambil tak? Tidak ya, sebab hari ini set umum kita bagi tahu sampai 12 saja. Jadi 13 sudah tiada dalam set kurungan kita, jadi tak payah kita masukkan 13. Jadi kita tutupkan set kita. Jadi ini adalah set M prime kita. Dan satu lagi yang dia minta dalam bentuk prime adalah T prime. Okey, di mana dia cari yang tiada dalam set T. Okey, jadi T prime ini kita tengok apa yang tiada di dalam. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tak ada di dalam. 6 ada, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, sebab 12 ada di sini sudah. Alright, jadi kita tengok. Dia nak cari 3 set yang bersilang. Okey, jadi cikgu akan sekarang guna highlighter berwarna orange lah. Okey, orange ya. Okey. Jadi kita tengok bandingan dari M prime dulu. M prime dengan N. 1, N tiada. 3, N tiada. 5 ada.
N ada 5. T prime pun ada 5. Jadi 5 kita boleh highlight. 7 ada sini. Sini pun ada 7. Okey, M prime ada 7, N ada 7, T prime pun ada 7. Jadi 7 pun boleh highlight. 9, N tiada. Jadi dapat tengok 11. Okey, M prime ada 11, N ada 11, T prime pun ada 11. Ketiga-tiga set ada unsur ini. Jadi kita boleh highlight. Ada 3. Okey. Jadi jawapan untuk M prime silang dengan set N bersilang dengan set T prime adalah 3 unsur ni. Yang kita highlight dengan warna jingga ataupun oranye. Okey. 5, 7, 11. Okey. Ini adalah set persilangan. Senang kan? Sebab sini dia tidak minta kamu lukis. Okey? Kalau nak lukis, boleh tak? Boleh. Okey? Lukiskan 3 bulatan. Yang mereka bersilang tu, kamu akan letak di tempat mereka bersilang. Okey? Di slide seterusnya juga akan tunjukkan cara kita lukiskan M, N, T. Mari kita tengok bagaimana nak lukiskan gambar Raja Van untuk set persilangan untuk hari ini. Jadi kita tengok balik set semester adalah dari antara 1 hingga 12. M adalah 2 semua nombor genap. N adalah 2, 5, 7, 11 dan T adalah faktor bagi 12. Okey. Jadi langkah pertama mesti kita letakkan bingkai dulu untuk set semester kita. Lepas tu ada 3 set, biasanya kita akan letak 3 bulatan yang sebegini susun atur dia dan kita namakan ketiga bulatan ni. Susunan MNT ni boleh kamu bertukar dan juga kadang-kadang dia bukan terpapar dalam bentuk ini. Cuma soalan ni ada sikit cabaran dia untuk menunjukkan gambar Raja Band dia. Jadi cikgu tunjukkan yang asas dulu dan kalau ada apa-apa cikgu akan update lagi lah. Okey. Jadi pertama kita tengok kita tadi sudah diberi soalan untuk carikan siapa yang duduk di persilangan antara 3 set kan. Okey. Jadi kita sudah jumpa jawapan dia iaitu 2. Jadi kita akan labelkan unsur 2 di sini. Okey. Coba kalau kita tengok cuba highlightkanlah di sebelah kiri 2. Yang lain tu tiada bertempung di antara 3 set. Okey, so kita sambung dengan yang seterusnya M dengan N. M dengan N ada tak yang sama? M selain 2 tiada sudah yang sama. Jadi tiada di sana. Bahagian sini boleh highlight. Tak payah isi apa-apa benda. Kita tengok M dengan T ada tak yang sama? 4 ada. Ada 4, 6. 4, 6, dan juga 12 di sini. Ada 3 unsur yang sama. Jadi antara M dengan T kita kena masukkan 3 unsur. Okey. Jadi di sini juga akan cuba sedaya upaya masukkan ya. 4, 6, 12. Okey. Alah, cuba lupa tadi. Jangan lupa letakkan kamu punya set semester ya. Namakan set semester kamu. Okey. Lepas tu kita tengok sini sudah settle, kita tengok N dan T. N T ada tak yang sama? Unsur yang sama. Tiada, sudah selain 2. Jadi di sini pun kita akan kosongkan. Okey. Bahagian yang cikgu kasih kosongkan tu itu bahagian yang kamu tidak payah isi apa benda lah. Okey. Baru kita isi apa yang belum kita isi lagi. Okey, dalam M kita ada 8 dengan 10 belum isi. Jadi masukkan 8 dengan 10. 8, 10. N pula ada 5, 7, 11. 5, 7, 11. Okay. Dan akhir sekali T kita ada 1 dengan 3. Okay. Adakah kita sudah habis? Belum. Kita mesti semak lagi. Ada tak unsur yang kita tercicir yang tiada wujud dalam ketiga set M and T juga? Okey, sebab set semester adalah unsur daripada 1 hingga 12. Jadi kita kena semak satu persatu. Okey, dari 1 hingga 12 tengok ada tak sesiapa yang tercicir.
1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7, 8. Okey, 9 yang tercicir. 10, 11, 12. Okey, 9 adalah salah satu unsur yang tercicir di dalam set M, N, T. Jadi kita kena labelkan set dia. Mana unsur dia? Unsur 9 dia akan duduk di luar set M, N, T dan di dalam ruangan kawasan set semester. Dia seorang saja yang belum jumpa rumah lagi. Okey. Jadi barulah kita punya gambar Raja Van komplit ataupun sempurna sudah. Okey. Cuma biasanya soalan dia tidak akan bagi situasi di mana ada dua bertempung di sini yang tidak akan ada set persilangan. Jadi set yang gambar Raja cikgu tunjuk ini pun ada sikit masalah lah. Dia sepatutnya tidak lukis macam ni. Cuma buat masa ni cikgu tak dapat terfikir apa bentuk lagi yang cikgu boleh guna kasih masukkan dengan tepat lagi. Okey, boleh kongsikan pemikiran kamu di bawah ruangan komen supaya cikgu boleh kasih paparkan gambar Raja Van yang lebih tepat pada kelas seterusnya, iaitu minggu depan. Okey. Tapi kalau exam, masa peperiksaan diberikan dia sudah sediakan ruangan untuk kamu dan dia sudah labelkan semua nama set dan ada situasi yang sama, pastikan yang cikgu highlight hijau sana tu kamu biar kosong. Jangan isi apa-apa sebab daripada apa yang kita tengok di dalam unsur set kita, set M, set N, set T tu memang tiada unsur yang akan bersilang di sana. Okey, jadi kamu memang kena biar kosong supaya tahu sana adalah tiada unsur di sana. Okey? Itu saja peringatan daripada saya. Jadi kita akan sambung dengan subtopik kedua iaitu kesatuan set. Okey, kesatuan set. Apa maksud kesatuan? Maksud kita nak satukan semua unsur. Okey, jadi apa selagi ada salah satu unsur dia memenuhi, jadi akan kita ambil kira juga. Okey, kita tengok situasi dia. Kita tengok simbol untuk kesatuan set. Okey, U. Okey, kenapa dia guna U adalah sebab dalam bahasa English dia adalah union. Union set. Okey. Jadi apa maksudnya union set? Di mana dia menggabungkan beberapa ciri. Okey. Contohnya sekarang saya nak cari pembantu. Okey. Syarat kalau kita guna situasi kesatuan set. Okey, contohnya set A, saya dapat senarai daripada saya ada banyak orang datang calonkan diri. Okey. Jadi contohnya saya asingkan kepada dua kumpulan. Kumpulan A adalah lelaki. Kumpulan B sama juga seperti situasi tadi, memakai cermin mata. Okey. Jadi untuk situasi ini, bila kita satukan, mungkin tak pelajar perempuan dipilih? Mungkin sebab bila kita bincangkan tentang kesatuan, dia boleh daripada ke semua bahagian daripada set A dan set B. Disebabkan set B adalah orang yang memakai cermin mata tanpa mengira cantina, maka calon yang mungkin cikgu panggil nanti sebagai pembantu akan merupakan perempuan yang memakai cermin mata. Situasi pula untuk A adalah mungkin cikgu akan panggil pelajar lelaki yang tidak memakai cermin mata. Nampak perbezaan antara kesatuan set dengan persilangan set? Bila persilangan, dia mau yang tengah saja. Cikgu guna purple. Persilangan set dia mau yang tengah saja, di mana dia mesti memenuhi kedua-dua syarat. Kalau kesatuan, salah satu syarat dia memenuhi, dia ada kemungkinan sudah. Okey? Untuk situasi kesatuan antara set A, B, C,
situasi yang sama juga. Okey? Saya buka satu lagi syarat, tetapi salah satu syarat dia memenuhi, saya akan terima. Okey, jadi kita akan ambil ke semua tiga-tiga dari sini. Okey, termasuk yang tercicir di sini ya. Yang di ruangan yang tidak mereka silang. Okey, yang dari sini, dan juga yang dari sini. Okey, tiga bahagian ni pun mungkin calon tu dipanggil. Okey. Baik, kita tengok contoh daripada nota kita. Okey, contoh dalam soalan kali ini cikgu pilih yang lebih challenge sikit, di mana dia tidak bagi kamu nilai seperti contoh persilangan set. Okey, di mana dia sudah beri kebanyakan informasi. Di sini dia lebih kepada gunakan perkataan. Okey. Jadi seperti cikgu pernah ingatkan pelajar semasa dalam kelas, matematik adalah salah satu subjek yang kamu tak boleh lupakan apa yang kamu belajar sebelum, sebab dia semua carry forward. Contohnya topik ini. Kamu katakan, cikgu, kita tak belajar faktor pun dalam topik set, tetapi kita gunakan unsur ataupun istilah faktor, di mana kamu kena ingat balik apa itu faktor. Boleh juga cikgu letak di sini set semester saya adalah polygon. Ya, selama ini di college vocational SEM 1, SEM 2 kamu tak sentuh topik polygon lagi. Okey, kamu pernah belajar semasa kamu di sekolah menengah lagi. Okey, tetapi istilah polygon dia akan muncul dalam topik ini. Dia tanya, okey, set semester sekarang adalah polygon. Set R adalah yang ada dua diagonal. Set S mungkin dia adalah yang apa yang dia maulah. Okey, contohnya 4 segi. Dia ada 4 buju. Okey, macam itulah. Okey, jadi dia akan guna istilah-istilah yang kamu pernah belajar dan dia uji balik topik ini. Dan satu topik lagi yang kamu akan berjumpa lagi adalah topik 3. Kebarangkalian. Juga dia akan guna teknik yang sama untuk uji semula semua konsep dan istilah yang pernah kamu belajar. Okey? Jadi jangan kamu cuba lupakan semua benda tu. Memang tidak berbaloi. Okey, sebab kamu memang kena refresh. Okey? Okey. Jadi kita tengok di sini, sekarang kita sebab sukar nak baca dengan simbol-simbol ini, jadi kita akan senaraikan setiap unsur mereka. Okey, daripada set semester 1 hingga 15. Disebabkan dia ada sama dengan lebih besar ataupun sama dengan 1, maka unsur 1 adalah dirangkumi 1, 2, 3. Okey, 3 titik, sehingga sebab di sini adalah kurang ataupun lebih ataupun sama. Lebih kurang ataupun sama dengan 15, jadi 15 adalah unsur yang akan diambil kira juga. Okey, jadi ini cara singkatan yang kita tulis untuk set semester kita. Dan kita tengok R. R merupakan unsur X daripada 3 hingga 9 dan X adalah integer. Integer maksudnya kita akan merangkumi nombor negatif dan dia tidak akan mengambil kira nombor nisbah. Okey, maksudnya yang pecahan semua tu dia tidak akan tengok. Okey, jadi sebab antara 3 hingga 9 kita tiada negatif, jadi kita boleh abaikan mereka. Jadi set kita untuk R adalah, dan kamu kena berhati-hati sebab ini ada sama dengan punya simbol. Jadi termasuk 3, 4, 5 hinggalah 8, 9. Okey, 3 hingga 9. S gandaan 3. Okey, jadi sekali lagi. Gandaan 3 kita mula dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Tapi perlu tak? Tak perlu sebab set semester kita bilang berhenti di 15 saja. Jadi sini kita boleh tutup sudah set kita. Dan terakhir set.
T, faktor 15. Jadi kita cari gandaan ataupun pasangan gandaan mereka. 1 darab 15 dapat 15. 2 tak boleh, 3 boleh. 3 darab 5, 4 tak boleh, 5 sudah balik ke faktor yang pernah wujud sudah, jadi tutup. Jadi ini adalah 4 unsur bagi faktor 15. Okey, selepas kita senaraikan, kita tengok soalan. Soalan minta kita carikan semua unsur yang terdiri daripada R, satukan dengan S, satukan dengan T. Okey, jadi ini yang senang, kita gabungkan semua dan tulis sekali sahaja untuk unsur yang sama. Okey, jadi cikgu akan tukar warna purple. Okey, jadi kita tengok daripada RST. Kita sebab set semester ada satu, jadi kita tengok ada satu tak antara RST? Ada. Satu ada. Dua tiada. Di dalam kategori set ni tiada dua, tapi ada tiga. 4 ada, sebab 4 di sini dia wujud. Walaupun dia wujud sekali sahaja, tapi kalau kita satukan, boleh sudah dia masuk sebagai calon. Okey, 5, okey, ada 6, ada 7, ada. Sebab R ni dari 3 hingga 9, jadi 7, 8, 9 boleh tulis siap-siap sudah. 10, kita tengok S dengan T, tiada 10. Jadi 10 tak akan dimasukkan, 11 tidak akan dimasukkan, 12 dan juga 15. Sebab 13, 14 pun tidak wujud di S dengan T kan. Jadi tak payah tengoklah. Masukkan yang terakhir 15 sebab 15 dia merupakan gandaan 3, dia juga merupakan faktor bagi 15. Okey, jadi ini adalah semua unsur R disatukan dengan set S dan disatukan dengan set T. Okey, jadi inilah jawapan kita. Dan seterusnya kita akan tengok bagaimana kita nak paparkan benda ni dalam bentuk gambar raja Venn. Okay. Cikgu senarai sekali lagi. Set semesta, set R, set S, set T di sebelah kiri untuk bantu kita masukkan unsur ke dalam gambar raja Venn kita nanti. Okey, seperti biasa kita mesti lukiskan bingkai kita untuk set semesta kita. Lepas tu ada 3 set berlainan. Biasanya first concept kita mesti cuba buat yang inilah, 3 bulatan. Okey. Lepas tu labelkan, namakan set kita RST di bulatan yang sebenarnya. Dan juga jangan lupakan set semesta. Barulah kita tengok mana kita nak masukkan. Okey. Kita isi yang mereka bersilang dulu. Okey, cikgu guna highlighter warna kuning untuk cari yang tengah sini, yang bersilang antara R, S, T. R ada 3, S ada 3, T ada 3. Jadi ini adalah unsur pertama yang ketiga-tiga bersilang. Sini sampai 9. Okey, ada 6, ada 9, ada 6, ada 9. Tapi T tiada 6, tak ada 9. Habis sudah. Jadi satu unsur saja yang ketiga-tiga set ni bersilang, iaitu set iaitu unsur 3. Jadi di sini tengah titik 3. Bila kamu tak ada titik, dia akan ambil sebagai bilangan unsur. Ingat, ini sangat penting. Jangan buang markah di sini. Memang cikgu akan tolak markah bila kamu tak ada letak titik. Okey, sebab itu membawa maksud bilangan unsur. Okey, tapi sekarang kita bukan nak letakkan bilangan unsur, tetapi nak katakan dia merupakan unsur di tempat itu. Okey. Baik, kita sambung. Kita sekarang nak isi yang R dengan S. R dengan S, selain 3 sudah settle, kita tengok ada 6 dengan 9 lagi kan? Yang mereka sama. Jadi, R dengan S, kita akan letakkan 6 dan 9 di sini. Okey, 6 dengan 9. Settle sudah. Kita tengok antara R dengan T. R dengan T. Ada 5 yang sama. Selain 5 ada tak? 5 di sini, 5 di sini. Ini 15 sudah. Ini tiada 15. Jadi tak payah. Jadi kita ambil 5. Arti di sini ada 5. Okey. Dan satu lagi tempat yang bersilang adalah antara S dengan T. S dengan T ada juga satu unsur, iaitu unsur 15. Yang di mana mereka bersilang. Okey.
Okey, jadi di sini titik 15. Okey, jadi selepas kita isi yang ini, baru kita isikan apa yang tercicir daripada R, S dan T. Jadi T tinggal satu yang belum isi. Jadi, cikgu kena tulis semula lagi. Okey, tadi sini ada 3, sini ada 6, ada 9. Sini ada tadi RT 5. ST adalah 15. Okey. Jadi di T sini tinggal satu yang belum isi, jadi kita letakkan satu di sini. Okey. S yang belum isi kita ada 3, 6, 9, 15. Jadi 12 yang belum isi, jadi kita isikan 12 di sini. Okey. Dan akhir R. Dia sepatutnya 3 hingga 9. Jadi 3, 4 belum tulis. 5 ada, 6 ada, 7, 8, okey, 9 ada. Okey, settle. Adakah kita siap? Tidak ya, sebab set semester kita belum lengkap lagi. Okey, jadi kita semak semula siapa yang tertinggal. 1 ada, 2 tiada. Jadi kita akan labelkan 2 di luar. 3 ada tak? Ada sudah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pun tertinggal. 11 ada tak? 11 tertinggal. 12 ada. Okey, 13. 14. Sebab 15 ada di dalam sudah. Barulah kita punya gambar Raja band sudah selesai. Okey, jadi untuk bagaimana kita nak namakan set unsur 2, 10, 11, 13, 14 ini, bagaimana kita nak tulis? Okey, jadi kita akan sebut mereka sebagai selain daripada kesatuan RST. Okey, jadi di sini untuk kita namakan unsur 2, 10, 11, 13, 14 ini, cara penulisan kita akan tulis sebagai R union S union T. Okey, ini adalah semua yang di dalam unsur RST kan. Tetapi sekarang kita nak yang di luar daripada 3 set ini. Jadi kita letak satu kurungan, letak prime di atas. Dan ini akan memberi jawapan 2, 10, 11, 13, 14. Okey. Ini bagaimana kita dapatkan jawapan daripada gambar Raja band. Baiklah. Jadi untuk dua subtopik ini, cikgu harap kamu boleh dapat menguasai supaya pada kelas minggu depan, bila cikgu cuba gabungkan operasi persilangan dengan operasi kesatuan, pelajar boleh dapat bahagian mana yang patut kita ambil kira untuk unsur yang kita nak cari. Okey? Jadi jangan lupa like dan subscribe dan juga share video ini kepada pelajar saya. Direkomendkan kamu tekan like untuk cikgu tahu kehadiran kamu, dan juga bukakan notifikasi supaya bila cikgu uploadkan video yang baru, kamu boleh dapat informasi walaupun kamu tidak memerhatikan Telegram ataupun WhatsApp. Okey, dan juga kepada rakan-rakan yang lain ataupun adik-beradik kamu yang masih belajar di rumah tu, jangan lupa juga menyokong Akademi YouTuber yang sedang memberi bantuan tuition atas talian secara percuma semasa PDPO dijalankan sehingga bulan Januari nanti ya. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi, bye-bye.